Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan kongsikan bagaimana cara penyediaan lesson plan untuk tujuan persediaan pengajaran dan pembelajaran sebelum masuk kelas. Walau bagaimanapun, lesson plan ini biasanya selain daripada kita gunakan untuk preparation lakukan kelas, kita juga boleh gunakan untuk tujuan semasa observation ataupun pemantauan pengajaran yang dilakukan oleh setiap pensyarah setiap semester. Okey. Kenapa first kali kita kena apakah tujuan penyediaan lesson plan dalam persediaan pengajaran? Okey. Pertama sekali, tujuan kita menyediakan lesson plan ini adalah untuk memastikan perjalanan pengajaran kita di dalam kelas kita rancang terlebih dahulu dan kita nak pastikan ianya tersusun dan mencapai course learning outcome ataupun CLO yang telah digariskan. Kita merancang terlebih dahulu, itu penting kerana perancangan pengajaran itu akan memandu kita bagaimana kita nak melaksanakan pengajaran dalam masa yang ditetapkan lah. Biasanya kita sejam lah biasanya. Kita nak memastikan tak ada yang tertinggal lah, elemen-elemen penting tidak ada yang missing dalam pengajaran kita. Okay. Lesson plan yang saya nak kongsikan ni sebenarnya mudah. Dia mengandungi elemen yang basic dalam sesi pengajaran, iaitu sekali mengandungi set induksi dalam pengajaran kita. Set induksi ni adalah introduction lah untuk menarik minat pelajar sebelum mereka melalui apa yang kita akan sampaikan dalam pembelajaran. Okey, kemudian kita akan selepas set induksi, dia ada beberapa step lah. Dimulai dengan aktiviti 1 yang merupakan bagaimana kita menyampaikan introduction ataupun content step by step. Aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 1 dan aktiviti 2 ni biasanya kita dalam proses penyampaian konten lah, sama ada penyampaian konten itu kita lakukan secara student centered learning ataupun kita yang menjadi facilitate ataupun kita yang memberi konten tersebut. Sebaiknya dalam pembelajaran sistem politeknik ini kita menggunakan pendekatan OBE lah, yang mana kita menggalakkan student centered learning, maknanya pembelajaran berpusatkan pelajar. Kita galakkan pelajar yang lebih memberikan rangsangan ataupun memberikan konten ataupun memberikan maklum balas pembelajaran. Kita sebagai guru ataupun pensyarah, kita facilitate ataupun kita moderate saja pengajaran tersebut. Okay. Yang saya akan terangkan satu persatu. Kemudian bila kita dah memberikan aktiviti pengajaran, kita nilai konten pengajaran kita tadi menggunakan apa saja tools yang ada pada hari ini. Terlalu banyak tools yang sama ada yang berasaskan teknologi ataupun yang masih manual, tapi sebaiknya kita menggunakanlah yang berasaskan teknologi. Dan kalau yang berasaskan teknologi ni banyak, sama ada online, offline dan sebagainya. Kalau kita explore dalam aplikasi tools web 2.0 tu banyak sangat, Quizzes, Kahoot dan sebagainya. Itu ikut kredibiliti masing-masing lah. Okay. Ilmu penilaian ni sangat penting supaya kita dapat menilai sejauh mana kefahaman, tahap kefahaman pelajar kita. Okey, kemudian kita terapkan juga elemen pengukuhan. Pengukuhan, biasanya dalam pengukuhan ni kita ulang sebut ataupun kita memberikan rangsangan. Penerapan nilai juga boleh kita terapkan dalam pengukuhan. Dan closing ni penutup, kita ada penutup dalam sesi pengajaran kita. Dan seterusnya, sebelum kita menutup pengajaran kita tu, kita kena ada satu reminder lah kepada pelajar kita dalam
membuat persediaan untuk sesi pembelajaran dan pengajaran pada masa akan datang. Maksudnya next class apa yang patut belajar buat. Maknanya pelajar sepatutnya perlu tahulah apakah preparation yang patut dia buat sebelum masuk next class. Okay? Alright, kita tengok satu persatu. Template lesson plan yang saya nak kongsikan ni mudah saja. Yang pertama sekali, masukkanlah sinopsis khusus kita yang kita nak ajar. Okay, kemudian CLO yang berkaitan dengan topik yang kita pilih pada sesi pengajaran tersebut, masukkan sebagai ini sebagai syarat wajib lah supaya kita sentiasa ingat ataupun sentiasa apa kita kata alert lah apa sebenarnya CLO yang patut dicapai dalam topik tersebut. Okay. Kemudian masukkanlah tarikh minggu sesi pengajaran tersebut, topik yang kita ajar, kelas, masa, tempat, binawan pelajar, kemudian masukkan LLO, ini semua ada dalam syllabus. Kemudian pengetahuan sedia ada, kita masukkan juga, ini sebagai satu kita kata untuk kita jugalah apa yang kita jangkakan pengetahuan sedia ada pelajar yang pelajar telah ada tentang topik itu. Kemudian learning domain yang berkaitan, ini pun semua ada dalam syllabus. Kemudian barulah masuk tentang aktiviti yang akan kita laksanakan step by step sampai dah sesi pengajaran kita tamat. Okey, seindaksi. Seindaksi kita perlulah kreatif. Seindaksi sebenarnya tidak memerlukan masa yang panjang. Seindaksi yang efektif adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 minit macam tu saja. Kalau sampai 10 minit, sampai 15 minit itu saya rasa tidak efektif sebab seindaksi ini adalah satu rangsangan kepada pelajar untuk menarik minat dia terhadap topik yang dia akan pelajari. Dan sepatutnya dia ringkas dan pelajar terus boleh teka apa yang dia akan belajar. Okay, biasa kita akan bahan bantu mengajar yang kita boleh gunakan adalah contohnya gambar. Kalau video pun carilah video yang pendek 1 minit contohnya supaya dia boleh cepat tangkap apa yang dia akan belajar pada sesi pengajaran tersebut. Okay, maknanya seindaksi yang efektif adalah pelajar dapat meneka dengan cepat apa yang dia akan pelajari pada hari tersebut, tajuk yang dia akan pelajari. Kalau tak tajuk pun view umum yang dia akan bincangkan pada hari tersebut. Contoh dalam saya punya lesson plan ni, tajuk saya ialah berkaitan dengan bentuk-bentuk penyiaran yang mana saya akan fokuskan kepada media elektronik dan media cetak. Saya punya seindaksi mudah saja. Saya tunjuk gambar tentang virus corona COVID-19 yang sekarang ni memang sedang hangat diperkatakan tentang COVID-19. Bila pelajar tengok gambar tu je, dia terus faham, dia terus dapat detect gambar tu tentang apa. Dan di samping tu kita bersoal jawab lah. Dan semua langkah-langkah yang kita laksanakan tu kita masuk dalam contoh di sini. Pelajar diperlihatkan gambar virus COVID-19. Okey, untuk kita merangka ataupun menyatakan langkah-langkah ni, kita kena starting dengan pelajar. Pelajar diperlihatkan, pelajar ditanya, pelajar menghubungkan. Kenapa? Sebab kita nak menggambarkan student-centered learning. Maknanya kita nak menggambarkan sesi pengajaran kita ni berpusatkan pelajar, bukannya berpusatkan pensyarah ataupun guru. Kita nak pelajar yang mulakan sesi tersebut. Pelajar diperlihatkan gambar virus COVID-19. Pelajar ditanya apakah maklumat yang ingin diperolehi melalui COVID-19. Kita tunjuk gambar COVID-19 tu dia. Okey, kita kata ini gambar apa? Pelajar jawab. Okey, daripada gambar ni biasanya kita nak tahu tentang apa daripada gambar ni. Pelajar akan memberikan sumbang saran. Pelajar kata, okey, nak tahu tentang jumlah kes harian. Nak tahu macam mana dia berjangkit, nak tahu macam mana. Dia akan memberikan respon yang proaktif. Okay, kemudian pelajar ditanya bagaimana caranya kamu memperoleh maklumat tersebut. Kat sini dia ada kaitan dengan topik. Pelajar akan kata melalui TV, melalui YouTube, melalui surat khabar dan sebagainya. Okey, dan kita terus kita membuat perkaitan. Pelajar mengaitkan persoalan dengan tajuk pembelajaran hari ini. Okey, kita rangsang lagi pelajar. Okey, TV, radio, surat khabar semua tu apa? Kita namakan apa? Mereka akan menyatakan
sampaikan itu adalah media, saluran melapatkan maklumatnya media. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah bentuk-bentuk penyiaran. Jadi cepat mereka akan tangkap. Itu seindustri yang efektif lah ya. Okey. Kemudian seterusnya masuk bila kita dah tahu seindustri pelajar pun dah dapat tangkap apa yang dia akan belajar, baru kita terus masuk pada konten. Okey, biasanya kalau pembelajaran yang bersifat fakta memang sebaiknya pensyarah kena bagi konten dulu ya. Tapi nak bagi konten tu perlu juga kepada aktiviti student centered learning, maknanya perpusatkan pelajar juga. Perlu banyakkan sumbang saran lah ya. Sumbang saran. Okey, lihat kepada langkah yang saya berikan pada aktiviti 1, saya nak highlightkan, saya nak berikan konten tentang bentuk-bentuk media massa dalam masa 10 minit je ya, anggaran masa yang saya nakkan. Okay, pelajar diberikan soalan survey tentang media sosial. Okay, pelajar mendengar penerangan pensyarahan. Ini penting. Pelajar mendengar penerangan pensyarah. Dia tak perlu tulis pensyarah memberikan penerangan. Kita tukar ayat tu kepada pelajar mendengar penerangan pensyarah berkaitan konsep media massa dan jenis-jenis bentuk penyiaran. Di sini saya gunakan slide PowerPoint lah ya, dan juga aktiviti Telegram. Aktiviti Telegram tu untuk buat survey. Dalam Telegram kita ada poll question untuk kita buat survey. Kita boleh tanya survey tu contohnya berapa antara berikut media mana yang paling menjadi favourite anda. Contohnya kita buat pilihan TV, radio, Facebook, YouTube dan sebagainya. Kita tengok survey tu, nanti dapatan dia mana yang paling dominan pelajar gunakan. Di situ sebenarnya dah menggambarkan satu aktiviti yang proaktif sebenarnya. Okey, kemudian pelajar dirangsang untuk memberikan pandangan atau menjawab soalan di antara penerangan pensyarah. Berselang dengan penerangan pensyarah, kita bersoal jawab secara dua hala lah. Ini penting untuk memastikan pembelajaran tu berlaku secara dua hala. Okey, seterusnya aktiviti kedua pula, saya nak menjelaskan tentang penggunaan media massa di dalam kehidupan. Jadi saya bentukkan 5 kumpulan. Pelajar dipertontonkan video pendek bertajuk kita ambil video pendek yang dalam lingkungan 5 minit macam tu. Sebab di sini agak lama 30 minit sebab ini kita kata konten utama lah. Jadi kita bagi basic. Kita nyatakan dulu dia dah kenal apa bentuk penyiaran, kemudian baru kita masuk kepada konten yang agak luas sikit, iaitu kepada penggunaan media massa tu. Okey, jadi cara yang ni kita boleh gunakan video pendek, kita boleh gunakan teknik forum ke, pelbagai teknik lah untuk kreativiti yang sebaiknya kita mestilah melibatkan pelajar tu bergerak. Sebab tu kita kat sini klik 5 bulan. Tapi bila dah musim COVID ni, mereka perlu melakukan penjarakan sosial dan sebagainya. Mungkin dalam arahan ni untungnya kita katakan mereka membentuk kumpulan, tapi actually kumpulan tu dah mereka dah duduk dalam kumpulan yang besar, yang ada penjarakan lah ya. Okey, seterusnya mereka melihat video, kemudian daripada video tu setiap kumpulan diminta berbincang satu pengajaran penting daripada video tersebut dengan menghubungkaitkan tajuk. Okey, pastikan video tu berkait lah dengan tajuk. Kita nak fokus kepada penggunaan kan. Okey, video ni saya cari dalam YouTube memang sangat berkait, dan bila pelajar dah tengok, kita pick wakil-wakil dalam kumpulan untuk bentangkan pengajaran yang didapat dan mengaitkan dengan tajuk bagaimana menggunakan media dalam kehidupan. Jadi pelajar di situ akan berfikirlah menggunakan pemikiran mereka untuk menyatakan pandangan, dan pandangan tersebut bukan bersifat individu. Mereka perlu berbincang dulu dalam kumpulan, kemudian wakilnya akan kongsikan dalam kelas. Wakil kumpulan diminta membentangkan dan pelajar dirangsang untuk saling berkongsi idea bersama dalam mencari maklumat agar wujud interaksi bersama mereka. Dan sebenarnya aktiviti ini bagusnya ialah penglibatan semua pelajar tu berlaku. Dia tidak terbelah, maksudnya dia tidak hanya pelajar-pelajar tertentu saja. Walaupun pembentangan tadi dilakukan oleh wakil pelajar, tetapi mereka secara keseluruhannya telah melakukan perbincangan dahulu di dalam kumpulan. Dan setiap hasil perbincangan itu kita berikan appreciate lah.
Dan penilaian ni kita gunakanlah apa sahaja tools yang kita ada untuk menilai kembali apakah pengajaran yang kita dah berikan